Secawan teh yang mahal. Terranci berjaga sepanjang malam untuk menyiapkan satu tugasan besar untuk bidang kejururawatan di Lowy Adventist University di India. Dia berada di luar kampus, belajar di rumah kawan. Dia ketagih minum teh, dan dia menghirup minuman panas itu sepanjang malam untuk berjaga. Sekitar jam 4.30 pagi, Terranci pergi ke dapur untuk minum secawan teh lagi. Tetapi tidak ada yang tinggal. Dia tertanya-tanya apa yang perlu dilakukan. Dia bergelut untuk berjaga, dan dia perlu menyiapkan tugasan itu. Kemudian dia teringat bahwa ada seorang penjual menjual teh panas dari gerai berhampiran jalan. Dia boleh bergegas ke penjual teh dengan motosikal rakannya dan kemudian kembali untuk menyelesaikan tugasannya. Sejurus kemudian, Terranci memandu di jalan utama dengan kelajuan 55 batu sejam. Dia memandu pada hampir 2 kali ganda head laju 30 batu sejam untuk motosikal di Bandar Bengaluru. Dia juga tidak memakai topi keledar. Tiba-tiba, sebuah kereta berhenti di sebelahnya. Ia bergerak pada kelajuan yang sama, dan ia dipenuhi dengan orang muda yang sedang mabuk. Anak-anak muda itu coba membawa kereta mereka lebih dekat dengan Terran dan motosikalnya. Terran coba melarikan diri. Sekumpulan orang muda tersebut ketawa dan coba mengemudi lebih dekat. Terranci bimbang, dan dia membunyikan hornnya. Orang muda membaling timbir. Terranci mula marah, dan dia menjerit kepada mereka. Orang muda itu membalasnya kembali dengan kata-kata cacian. Kini Terran benar-benar lupa tentang jalan raya. Dia marah. Kelajuannya meningkat sehingga 65 batu sejam. Dia tidak lagi melihat apa yang ada di hadapannya yang adalah bonggol jalan raya. Dia terlanggar dengan bonggol jalan, dan tiba-tiba semuanya bertukar menjadi hitam. Satu ketika, Terranci sedang bertengkar, dan seterusnya seperti seseorang telah menutup lampu. Perkara seterusnya yang Terran tahu, dia bangun di atas katil. Dia melihat jam. Ia berkata pukul 8.45 pagi. Tiba masanya untuk pergi ke kelas untuk menyerahkan tugasan kejururawatannya. Terranci coba bangun, tetapi badannya tidak ada respon. Dia coba memanggil rakan-rakan untuk mendapatkan bantuan, dia kemudiannya menyadari bahwa dia tidak berada di bilik asramanya. Dia melihat sekeliling namun tidak mengenali tempat itu. Dia melihat kalender. Dia teringat bahwa dia sedang berusaha menyiapkan tugasan kejururawatan pada bulan Julai, tetapi kalender pada saat itu menunjukkan bulan Agustus. Di dinding itu terdapat gambar ibu bapa dan abangnya, tetapi dia hanya mengenali abangnya. Dia berada di rumahnya sendiri, namun tidak menyadarinya. Tiba-tiba ibunya masuk ke dalam bilik. Melihat Terran terjaga, dia menangis dan memeluknya. Saya sangat gembira karena awak sudah sedar, katanya. Terranci hanya mampu menjawab, siapa awak? Kata-katanya menyayat hati ibunya. Seminggu kemudian, Terran akhirnya mengenali ibu bapanya. Rakannya menceritakan apa yang telah berlaku kepadanya. Pada malam kemalangan itu, pendeta di University Adventist Lowy menerima panggilan daripada polis, berkata, ambil mayat ini. Nomor telepon pendeta tersebut ada diselipkan di bawah alas duduk motosikal yang dipinjamnya untuk tujuan kecemasan. Terran setelah cedera teruk sehinggakan orang ramai mengambil masa untuk menyadari bahwa mayat itu adalah miliknya dan bukan milik asal empunya motosikal tersebut. Tiada siapa yang tahu apa yang berlaku kepada orang mabuk yang mengganggu Terran. Terran koma selama beberapa hari, dan dia terpaksa dirujuk kepada 3 hospital yang berbeza. Ibu bapanya terkejut ketika pertama kali melihatnya. Mereka juga tidak mempunyai uang untuk membayar kos perubatannya. Rakan-rakan dari University Adventist Lowy membantu dengan uang dan doa. Pendeta juga sering melawat Terran. 3 bulan berlalu dari masa kemalangan itu, Terran pulih dan kembali ke university. Hari ini, dia adalah seorang jururawat. Dia bersyukur kepada Tuhan, keluarga, dan ramai rakan di university atas peluang kedua dalam hidupnya. Dia telah menangguhkan memberikan jiwanya kepada Yesus. Selepas insiden itu, dia sadar akan kesilapannya. Saya sepatutnya dibaptiskan lama dahulu, tetapi saya agak takut, katanya. Saya rasa saya perlu berhati-hati dengan apa sahaja yang saya lakukan, jadi saya menangguhkannya. Selepas kemalangan itu, saya rasa saya tidak perlu menunggu lagi. Anda tidak tahu apa yang akan berlaku seterusnya dalam hidup, katanya. Akhirnya dia dibaptiskan di university. Terranci berkata satu lagi pengajaran yang dia pelajari daripada kemalangan itu ialah berhenti minum teh berkafein. Sekiranya saya perlu memberi tajuk kepada cerita saya akan memanggilnya,
teh paling mahal dalam hidup saya, katanya. Ia mahal. Ia membebankan saya dalam banyak perkara. Tetapi sekarang, ketika saya melihat ke belakang, saya akan mengatakan bahwa ianya berbaloi. Saya perlu diberikan pengajaran daripada Tuhan. Saya perlu dibawa kembali ke jalan yang betul. Nasihat beliau kepada golongan muda, Tuhan mempunyai rancangan untuk setiap orang di bumi ini, katanya. Dia belum selesai dengan kamu sebelum dia berkata sedemikian. Walaupun Anda merasakan bahwa Anda tidak mempunyai masa depan, ingatlah bahwa dia berkata dalam Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam kandungan, aku telah mengenal engkau. Saya terus mengulang ayat itu kepada diri sendiri apabila saya semakin pulih. Tuhan mempunyai rancangan supaya kamu menerima rahmat dan belas kasihan dengan cara yang tidak pernah kamu sangka. Sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 suku tahun ini akan membantu membina sebuah gereja Inggris di kampus Lowi Bengaluru, India. Universiti itu tidak mempunyai ruangan gereja yang cukup besar untuk memuatkan semua pelajarnya. Terima kasih atas kemurahan hati Anda pada 30 Maret.